Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam, dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama kita meneruskan penghayatan kita pada sirah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran ini adalah bahagian yang keempat dari peristiwa Perang Tabuk, peperangan yang terakhir yang dipimpin sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung daripada mana yang kita terhenti pada pertemuan yang lepas, iaitu Nabi tiba di Tabuk. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam siaran yang pertama dulu, iaitu Tabuk ini adalah perbatasan antara semenanjung tanah Arab dengan bahagian ataupun daerah yang dikuasai oleh satu empayar orang-orang Rom, satu kuasa besar pada ketika itu, selain daripada kuasa besar orang-orang Parsi. Dan penduduk di daerah Tabuk adalah orang-orang Arab, namun mereka menganut agama Nasrani. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila Nabi bersama dengan para tentera yang tergambar sebelumnya sebagai Jaishul Usrah, para tentera yang berhadapan dengan pelbagai kesulitan, maka Nabi SAW bila sampai di Tabuk dan Nabi mendapati bahawa penduduk Tabuk ini orang-orang Arab, meskipun agama mereka adalah agama Nasrani, apa yang Nabi lakukan? Kita lihat kebijaksanaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda membuat perjanjian, iaitu tidak mahu berperang dengan orang-orang Tabuk. Malah perjanjian kerjasama ini dilihat sebagai suatu penyatuan dan akhirnya menimbulkan rasa kegerunan orang-orang Rom. Kita perincikan sedikit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Nabi SAW tiba di sana, iaitu tiba di Tabuk, Nabi SAW mengajak orang-orang Tabuk ini bekerja sama. Tapi kita nak perhatikan laungan yang diseru, cara Nabi mengajak mereka untuk bersatu. Nabi menggunakan kekata ayyuhal Arab, wahai saudara-saudara. Kalau kita terjemahkanlah, wahai saudara-saudara sebangsa Arab. Kita perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang-orang Tabuk, agama mereka Nasrani. Nabi dan tentera muslimin, orang-orang Islam. Ini poin, kata orang itu, sudut kelainan, iaitu kita berbeza agama. Tapi Nabi SAW melihat di sana adanya titik persamaan. Apa persamaannya? Kita semua adalah sebangsa, iaitu bangsa Arab. Bahkan Nabi berusaha bila berbicara dengan mereka, Nabi menggunakan logat mereka.
Maka itu mereka terpanggil. Muhammad berbicara dengan bahasa kita. Muhammad menggunakan seruan, wahai saudara-saudara sebangsa Arab. Ini menyebabkan mereka ini terpanggil untuk berdamai, terpanggil untuk bekerja sama dengan tentera muslimin pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di balik sejarah ini dapat kita ambil iktibar sebenarnya Nabi mengajarkan kepada kita, mungkin ada di sana titik-titik perbezaan antara kami dengan kamu, tapi Nabi SAW mengenepikan titik-titik kelainan tersebut, titik-titik perbezaan tersebut. Malah Nabi SAW menggunakan pendekatan di mana titik-titik kesamaan antara kami dengan kamu. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah kita ambil contoh ya, kita sesama muslim awalnya, kita ambil contoh, mungkin ada titik-titik kelainan. Awak mazhab Hanafi, saya mazhab Syafi'i, ini titik kelainan. Tapi ada tak di sana titik kesamaan antara awak dengan kami? Ya, apa dia? Kita sama-sama orang Islam apa? So, kita lihat, kita perlu mencari titik kesamaan di antara kita. Kita dengan non-Muslim, sebagai contoh, memang perbezaannya, you masuk ke temple, you pergi church, kita pergi masjid. Itu titik perbezaannya. Tapi ada tak titik kesamaan antara kita semua? Ya, ada. Apa dia? Kita rakan ataupun kita saudara setempat tinggal. Kita saudara senegara. So, cari titik kesamaan. Bila ada titik-titik kesamaan ini ditemukan, di situlah insya-Allah akan terjalin tautan hati, kerjasama dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi mengenepikan bezanya kamu dengan kami, kita berlainan agama, tapi samanya kamu dengan kami adalah kita sebangsa. Jadi dengan yang demikian, orang-orang Tabuk ini terpanggil untuk bekerja sama. Bila mereka bekerja sama dengan tentera muslimin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menimbulkan, perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran baru kepada para pemimpin Rom. Mereka mendapati bahawa ini nampaknya orang-orang Arab ni dah bersatu dah. Bila dah bersatu, macam mana kita nak perang? Macam mana kita nak kalahkan mereka? Ini pula di sempadan dengan negara Arab. Silap-silap, bak kata orang tu, salah hari bulan, habis kita. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Para pemimpin Rom akhirnya menawarkan perjanjian ataupun perdamaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dah kita maklum bahawa bila mana ada orang ajak berdamai, pasti Nabi akan menyambut baik tawaran tersebut. Ini Islam. Islam bukan sebuah agama yang nak cari permusuhan. Di mana adanya titik-titik perdamaian, di situlah Islam akan menyambutnya. Islam akan menggenggamnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan yang demikian pertumpahan darah dapat dielakkan dan kemenangan tercapai pun. Sebab akhirnya
Kita dah lihat punca peperangan Tabuk ini adalah apabila orang-orang Rom nak meluaskan penguasaan mereka, menakluki daerah yang lebih jauh lagi daripada daerah Tabuk, nak memasuki semenanjung tanah Arab. Dalam hal tu, Nabi SAW datang mengajak tentera Islam pertahankan daerah tersebut. Jadi hasrat orang-orang Rom tidak tercapai dengan sendirinya. Jadi di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila ini semua dah berlalu, akhirnya Nabi mendapati sebahagian daripada penduduk Tabuk ini nampaknya mula menerima Islam. Dan kalau kita susuri sejarah selepas wafatnya Nabi SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar, lebih-lebih lagi di zaman Khalifah Umar, di mana boleh dikatakan kawasan Tabuk ini totally, secara umumnya lah, mereka ini, penduduk di sana, memilih Islam sebagai agama mereka. Jadi dengan yang demikian tercapailah hasrat orang-orang Islam untuk menyekat penguasaan orang-orang Rom dari segi menguasai wilayah-wilayah baru dan sebagainya. Dengan yang demikian, bergeraklah Nabi untuk pulang ke Madinah. Dan Nabi SAW dalam perjalanan pulang ke Madinah, Nabi SAW mendapat pengkhabaran dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan Nabi SAW untuk melakukan sesuatu terhadap masjid yang dibina oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah, dalam siaran yang lalu kita sebelum ini kita telah pun memaklumi antara alasan yang diberikan oleh orang-orang munafik untuk kali ini dalam perang Tabuk ini, bila dipelawa oleh Nabi untuk menyertai perang Tabuk ini, mereka berikan alasan mulia, iaitu kami sedang bina masjid. Dan Nabi berjanji kepada mereka, bila pulang nanti kita akan mendirikan solat di dalam masjid yang sedang dibina itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk mengkhabarkan kepada Nabi yang masjid ini sebenarnya akan mendatangkan mudarat kepada orang-orang Islam. Ini insya-Allah akan kita sentuh dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah tentang masjid dirar, termasuklah fungsi masjid ini secara umumnya di zaman Nabi SAW. Nabi terus menuju bila sampai di Madinah, Nabi terus menuju ke masjid Nabawi maksudnya. Dan mulalah berdatangan seorang-seorang untuk mengemukakan alasan kenapa mereka ini tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk ini. Nabi menerima. Namun ada di sana 3 orang sahabat. Yang dimaksudkan 3 orang sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Sahabat-sahabat yang sebenarnya tidak pernah tidak pernah terlepas dari mengikuti setiap peperangan sebelum ini. Ka'ab bin Malik, Mararah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 sahabat ini, mereka datang menemui Nabi seorang demi seorang,
Namun Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Kalau sahabat-sahabat yang lain selain daripada mereka ini, Nabi terima apa juga alasan yang mereka berikan. Tapi bila mana Ka'ab bin Malik, Mararah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum, mereka ini datang menemui Nabi seorang demi seorang, Nabi SAW hanya mengkhabarkan kepada mereka, tunggulah apa yang akan diputuskan oleh Allah terhadap alasan mereka ini. Jika kita boleh menukil apa yang dicatatkan dalam kitab riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, ia menukil riwayat yang diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan pengolahan yang ringkas, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bukan calang-calang orang. Macam kita sebutkan tadi, beliau antara sahabat yang tidak pernah terlepas dari menyertai setiap peperangan sebelum peperangan Tabuk ini. Tapi kali ini Ka'ab mengaku, aku bila mana mendengar seruan Nabi untuk berperang ataupun bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Tabuk, aku berkata kepada diriku, tak apalah, nanti aku akan menyusul. Sebab aku pun biasa tak pernah terlepas daripada menyertai peperangan. Tapi kali ini tak apalah, nanti aku akan menyusul. Tapi setelah berlalunya masa, hari berganti, lalu Ka'ab berkata kepada dirinya, bagaimana kalau aku nak bergerak, takut-takut aku terlepas, ataupun Nabi mungkin marah terhadapku. Ini fikirannya berbolak-balik, kata orang tu. Tak apalah, aku tunggu dulu. Tapi aku tahu jalan menuju ke Tabuk. Nanti mungkin aku dapat menemui Nabi di perjalanan, ataupun setidak-tidaknya dah hampir ke daerah Tabuk. Tapi dia masih tetap tidak bergerak, tetap belum berangkat. Namun akhirnya dia buat kesimpulan bahawa kalau aku menyusul Nabi pun, mungkin aku tiba di Tabuk, peperangan dah selesai. Jadi tak mengapalah, mungkin kali ini aku akan mengemukakan minta maaf kepada Nabi. Aku kenali Nabi sebagai seorang pemaaf. Maka itulah, aku fikirkan pada kali ini tak mengapalah kalau aku tak ikut serta dalam peperangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ka'ab mengisahkan cerita in detail apa yang menjadi pengalamannya bila mana ia bertemu dengan Nabi dan Nabi berikan alasan. Apa jawapan, respon terhadap alasan yang diberikan, sebab dia boleh katakan tak ada satu alasan yang kukuh. Apa sebab beliau tak dapat menyertai? Nak kata beliau tak sihat, beliau sihat. Nak kata beliau sibuk, beliau lapang. Apa lagi alasan yang diberikan? Anak sakit, seperti mana sebahagian sahabat berikan. Anak beliau tak sakit dan sebagainya. Maka keesokannya Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat untuk bertemu dengan Ka'ab
Sahabat yang lain bertemu dengan Mararah bin Ar-Rabi'. Sahabat yang lain lagi, yang seorang lagi bertemu dengan Hilal bin Umayyah. 3 orang sahabat yang diutuskan kepada 3 sahabat yang mengemukakan alasan, tak punya alasan yang kukuh kenapa mereka tak menyertai peperangan Tabuk ini. Maka Ka'ab mengatakan, tibalah satu pengkhabaran yang amat menyedihkan aku, iaitu Nabi menyampaikan kepada mereka, iaitu bila mana orang utusan ini sampaikan kepada Ka'ab amanah ataupun pesan Nabi agar mereka ini dipulaukan. Maknanya disingkirkan dari masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hayati riwayat tentang apa yang diceritakan semula oleh Ka'ab, peristiwa yang berlaku. Ia mengatakan, kalaulah 2 sahabat ini, Mararah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, mereka bila mana menerima pengkhabaran dipulaukan, mereka terus mengurungkan diri mereka. Mereka tak tahu apa nak buat. Tapi aku tidak, kata Ka'ab. Aku ikut solat berjamaah. Dan biasanya setiap habis solat, Nabi akan menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajaran, sama ada kalau ada firman Allah yang baru Nabi akan bacakan, ataupun Nabi akan berikan irsyad, pimpinan, bimbingan kepada para sahabat. Aku sengaja memilih tempat yang di hadapan, barisan hadapan, saf yang paling depan sekali. Nabi menjadi imam, duduk ataupun mendirikan solat jamaah. Jadi bila mana Nabi menyampaikan tausiah, Nabi menyampaikan pengajaran, aku berada di depan. Dan biasanya, kata Ka'ab, Nabi bila mana menyampaikan, Nabi akan menyampaikan satu persatu, tidak kalang kabut. Dan Nabi biasanya akan menatap wajah setiap sahabat yang ada di depan Nabi. Maka kata Ka'ab, bila Nabi SAW menyampaikan tausiah, Nabi seperti mana biasa, Nabi memandang setiap sahabat. Tapi kata Ka'ab, alangkah sedihnya hatiku, kata Ka'ab, bila Nabi memandang sahabat ini, kemudian Nabi pandang orang yang di sebelahnya, Nabi pandang sebelahnya. Tiba di giliranku, kata Ka'ab, aku sengaja mengkedepankan diriku agar Nabi nampak. Tapi kata Ka'ab, bila sampai giliran Nabi seharusnya pandang ke arahku, Nabi memandang orang yang berada di sebelahku dengan tidak memandangku langsung. Seakan-akan aku ni tidak wujud. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia merasa terpukul dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Tak mengapalah, aku bertanggapan baik, kata Ka'ab. Mungkin Nabi tak terperasan agaknya. Tak apalah. Di hari yang lain, Ka'ab sengaja menanti di ruang masuk
para sahabat maklum ada hari-hari yang tertentu Nabi SAW di rumah Aisyah. Rumah Aisyah bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi tak payah pergi jauh, daripada rumah Aisyah saja boleh terus masuk ke dalam masjid. Tapi kebetulan hari itu Nabi dari rumah isteri yang lain. Sengaja aku tunggu di gerbang masjid. Sengaja aku menunggu. Dan aku nampak Nabi SAW tiba, kata Ka'ab. Dan bila Nabi dah menghampiri, aku sengaja memberi salam kepada Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa kata Ka'ab? Bila aku memberi salam kepada Nabi, kedua biji mataku terus menatap bibir Nabi, mulut Nabi. Alangkah sedihnya, aku mendapati bahawa Nabi sedikit pun tidak menggerakkan bibir baginda. Tidak menjawab salamku, kata Ka'ab. Amat terpukul aku ini, kata Ka'ab. Aku benar-benar merasakan aku dipulaukan. Kalau aku dipulaukan oleh siapa saja, aku tak kisah. Tapi aku dipulaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hal ini bukan berlaku 1-2 hari. Bukan berlaku seminggu, 2 minggu. Sebahagian riwayat ada mencatatkan ia menjangkau sehingga 40 hari. Sebulan lebih, jemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya, bila mereka ini bertaubat kepada Allah, mereka tahu di mana silap mereka, mereka bertaubat. Ka'ab sendiri, Mararah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah, masing-masing mereka ini bermunajat, mohon pengampunan daripada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menunda penerimaan taubat. Macam mana mereka nak tahu taubat mereka diterima atau tidak? Sebab biasanya akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah satu hari di mana daun pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Lalu aku membuka daun pintu itu. Lalu aku dapati sahabat yang dulunya, yang tempoh hari mengkhabarkan kepadaku tentang aku ini dipulaukan, kata Ka'ab. Ia datang lagi dengan ia menyampaikan, Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim salam kepadamu dan mengkhabarkan bahawa Allah telah menerima taubat kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ka'ab mengatakan, aku menyambut pengkhabaran ini dengan linangan air mata. Aku bersyukur kepada Allah. Malah bila aku berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-firman Allah tentang kami, kata Ka'ab, iaitu dari surah At-Taubah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu, dan terhadap 3 orang sahabat inilah Ka'ab bin Malik,
Hilal bin Umayyah, dan begitu juga dengan Mararah bin Ar-Rabi'. Terhadap 3 orang sahabat ini, allazina khullifu, yang mana mereka ini ditangguhkan penerimaan taubat mereka ini, berpunca daripada mereka ini tak ikut serta dalam peperangan Tabuk ini. Hatta idza daqat alaihimul ard. Ini bahasa simbolik, kiasan yang Al-Quran datangkan. Sehingga bila dirasakan bumi ini sempit ke atas mereka, bima rahubat, iaitu kerana mereka ini dipulaukan, wadaqat alaihim anfusuhum, dan mereka ini juga merasakan hati mereka menjadi sempit. Maksudnya kerana mereka ini merasa sedih, mereka berduka cita. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin bahawa tidak ada lagi tempat mereka nak larikan diri daripada kemurkaan Allah selain daripada kembali kepada Allah, selain daripada bertaubat kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha pengasih. So taubat mereka mohon ditunda oleh Allah, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hanya kerana mereka tak ikut serta dalam peperangan, mereka dihukum demikian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa hikmah di baliknya? Apa hikmah di baliknya? Sehingga mereka hanya kerana tak ikut serta dalam peperangan ini, sedangkan sebelumnya mereka ini tak pernah terlepas, tak pernah miss daripada menyertai setiap peperangan. Cuma yang ini saja pun dihukum oleh Allah dengan hukuman yang macam tu. Mereka dipulaukan oleh masyarakat Islam berhari-hari, dan taubat yang mereka mohon tak terus diterima oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang dilakukan, kesilapan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, oleh Mararah Ar-Rabi', oleh Hilal bin Umayyah, 3 sahabat ini sebenarnya boleh menjadi ataupun mendatangkan impak yang besar kepada masyarakat Islam. Sebabnya apa ya? Antara lain, mungkin hari ini si fulan tak ikut serta, tiada apa-apa, tak kisah. Jadi kalau si fulan absent, lain kali aku pun nak absent, kan? Ini mungkin akan berlaku antaranya lah. Dan ini akhirnya akan melemahkan kesatuan Islam. Kita perhatikan. Maka sebab itu, jangan sampai ianya menjadi penyakit yang akhirnya merebak. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mengetahui akan segala-galanya, hentikan. Menghukum para sahabat ini akhirnya untuk menjadi pengajaran kepada kita semuanya. Menjadi pengajaran kepada kita bahawa solidariti, kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat perlu dijaga. Perlu dijaga. Kalau seorang hari ini tak ambil berat terhadap kebajikan saudaranya yang lain, nanti esok hari akan ada orang yang kedua, lusa akan ada orang yang ketiga,
dan seterusnya. Akhirnya tak akan adalah kerjasama, solidariti dalam masyarakat dan sebagainya. Ini antaranya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah, isu yang satu lagi yang terkait dengan Masjid Dirar akan kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama menghayati siaran ini. Mudah-mudahanlah sedikit iktibar daripadanya dapat kita ambil, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.